Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 6 KSSR Sains, okey. Hari ini kita berada pada muka surat 137, di mana pada muka surat 137 ini bercerita tentang pengawetan makanan. Okey, jom kita lihat satu situasi yang ingin ditunjukkanlah dalam pengawetan makanan cerita ni lah. Ada komik dekat situ. Alright. Ribut telah melanda kampung Pak Ali dan memusnahkan harta benda, termasuklah kebun dan juga termasuklah kebun mangganya. Maksudnya ada berlaku ribut, kemudian kebun mangga dia habis. Semua pokok-pokok dia tumbang. Jadi pokok mangga ni bila dah tumbang, dia menyebabkan mangga tu banyak jatuh. Sedangkan mangga tu semua boleh makan. Tapi kalau bila dah tumbang macam tu, lama-lama biar nanti dia akan rosak lah kan. Nak buat macam mana ni? Okay, jadi sayangnya buah-buah mangga ini tak sempat masak. Buah-buah muda ni terbuang begitu saja. Ada yang masih muda tak masak lagi. Okay, jadi bazirlah macam tu kan. Tu kawan dia kata seorang ni, jangan bimbang Pak Ali, kita masih boleh menyelamatkan buah-buahan ini. Bagaimana caranya? Boleh ke? Jadi berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah cara Pak Ali memastikan buah mangganya tidak rosak? Apa yang dia nak perlu buat ni? Banyak dah terjatuh pokok-pokok mangga yang tak siap masak lagi tu kan. Tak sempat masak lagi. Kemudian ini adalah perbincangan antara guru wanita ni dengan kanak-kanak ni lah, murid ni lah. Kita boleh membantu Pak Ali dengan menjalankan proses pengawetan makanan menggunakan buah mangganya. Apakah tujuan pengawetan makanan? Kenapa nak mengawet makanan pula? Kan? Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Jadi maksudnya bila kita awet makanan tu, maksudnya makanan tu nanti dia akan tahan lama. Sebab apa? Sebab kita bunuh mikroorganisma kat makanan tu. Sebab yang menyebabkan makanan ni rosak bila ada mikroorganisma. Mikroorganisma ni maksudnya macam kuman dan sebagainya lah, bakteria ke apa tu kan. Jadi bila makanan-makanan tu ada haiwan-haiwan tu yang kita tak nampak ataupun mikroorganisma tu, maka makanan kita boleh jadi rosak sebab dia merosakkan makanan kita. Dia menyebabkan makanan kita rosak tu, dia tumbuh kat situ. Okey. Jadi kita kena ada cara untuk melambatkan proses hidup dia ataupun kita bunuh dia terus. Itu namanya pengawetan makanan ya. Faham tak? Okey, jadi makanan yang diawet akan tahan lebih lama. Okey, ini merangkumi 8.1.3. Kita sambung ke surat 138 Okey, 138. Alright. Jom kita tengok pengawetan makanan Kaedah pengawetan makanan. Alright. Terdapat pelbagai kaedah pengawetan makanan yang boleh digunakan bagi memastikan makanan tahan lebih lama. Yang pertama, biasa awak buatlah ni. Pendidihan, mak awak biasa buat kan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Jadi, suhu yang tinggi ini boleh membunuh kebanyakan mikroorganisma. Jadi, bila kita panaskan, mikroorganisma matilah. Sebab tu bagusnya kita panaskan makanan. Jadi, pendidihan menjadikan rendang tahan lebih lama. Sebab tu kita masak rendang, kadang kita masak sampai rendang kering kan. Kan ada juga jadi bila dia panas, matilah mikroorganisma. Awak bayangkan mikroorganisma ni dia benda hidup tau. Jadi bila kena panas dia mati. Gitu. Seterusnya adalah penjerukan. Okey. Penjerukan ni macam mana? Penjerukan merupakan proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Okey. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohnya macam cili jeruk yang dibotolkan. Biasanya cili jeruk ni kalau kita pergi ngeteh, kita pergi makan dekat kedai-kedai warung-warung, dia ada sediakan cili jeruk tu, kita tambah je lah kat situ kalau kita makan mi ke kuih tiaw, kan letak, sedapnya. Okey. Jadi memasukkan larutan gula dan garam ke dalam buah. Contohnya buah jeruk lah. Kemudian pelbagai jenis jeruk buah-buahan. Kita tengok jeruk yang kita lihat yang dah kering-kering tu kan, sebab dia dah direndamkan dalam larutan gula atau garam yang menyebabkan pH dia terganggu. Bila pH dia terganggu, dia macam tak boleh hidup. Dia matilah. Dia nak hidup kat tempat tu tak boleh. Jadi dia tak nak duduk kat situ. Sebab tu benda tu boleh menyebabkan mikroorganisma mati, maka dia tahan lama lah. Jadi kita kena tahu mikroorganisma tu benda hidup. Jadi kalau dia makan pun, kalau dia tak boleh hidup kat situ, maksudnya benda hidup ni tak boleh nak hidup kat tempat yang macam tu. Kita yang makan benda-benda yang jeruk-jeruk ni pun kena hati-hatilah. Janganlah makan banyak-banyak. Itu dia boleh sakit perut. Sebab apa? Sebab dia ada pekat sikit larutan gula garam ni kan. Jadi makan pun boleh, tapi jangan banyak sangat lah. Okey, jadi keasidan atau kepekatan gula yang tinggi tu tadi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh atau membiak sebab dia berasid tau.
Jadi kita pun sebab tu kita sakit perut kalau kita tak makan nasi dulu ke, ataupun kita makan terlalu banyak lah. Okay, makan berpada-pada, betul boleh makan Okey. Seterusnya, pembungkusan vakum kat tepi ni pembungkusan vakum merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Maksudnya ada bungkusan makanan tu, kita sedut udara dia keluar, kita terus bungkus dia. Contohnya lobak merah dan juga sausage ni. Pernah nampak kan kat kedai kan sausage ni kan? Anak saya suka makan sausage Okey. Tapi ni tak apa elok lah makan kalau lobak merah baguslah Jadi keadaan yang tiada udara ni menyebabkan ketiadaan udara menyebabkan bakteria ni tidak boleh bertumbuh dan membiak. Sebab dia tak ada udara, dia tak boleh nafas, dia mati lah. Kan dia tak boleh nak hidup lah kat situ. Betul tak? Ini merangkumi 81.4. Jom kita sama lagi. 139 ni sebelah sini gambar dia sebenarnya bersambung kan. Okey. Proses pengeringan ikan kering. Pengeringan ni pun ada. Okey, pengeringan ketiadaan air. Bila kita keringkan air tu kita tarik. Dia sebenarnya konsep dia dua je. Kita buang bukan dua banyak sebenarnya Ada 5. Ingat kita belajar masa mikroorganisma, tajuk mikroorganisma masa bab 3 awal-awal lagi tu kan. Kita kacau pH dia kat sidan dia tu kan. Kita kacau suhu dia. Kita jangan bagi dia air, kita jangan bagi dia udara dan sebagainya tu kan. Ada 5 tu silap saya Jadi itulah kita gunakan konten daripada bab 3 mikroorganisma tu. Saya bab 3 mikroorganisma tu. Kita pergi kepada bab ni. Jadi caranya kita jangan bagi mikroorganisma tu selesa supaya kita dapat jadikan makanan tu tahan lama lah. Okay, so, contohnya kat sini pengeringan lah. Kita keringkan makanan. Okay, proses pengeringan ikan kering, asam gelugur dan juga bihun kering. Okay. Pengeringan merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Singkirkan dia. Okay, makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ketuhar lah. Kat tengah panas, bila panas dia mati lah. Mikroorganisma ni kecil, kita ni besar. Jadi kalau kita baring kat tengah panas tak mati lagi. Tapi kalau haiwan yang kecil tu dia atau tumbuhan mikroorganisma tu dia boleh mati. Okey, ketiadaan air menyebabkan mikroorganisma akan mati atau menjadi tidak aktif lah. Kalau paling kurang pun kalau dia tak mati pun dia terbaring kat situ kan. Jadi dia tak boleh aktif. Seterusnya, ni tadi kat belah kanan kiri ni sebenarnya adalah satu contoh lagi lah, beberapa contoh cendawan dan pek jagung tu contoh untuk tadi tu pembungkusan vakum Okey. Okay, jadi penyejuk bekuan dan pendinginan. Okey, untuk pengetahuan awak, dia ada dua. Penyejuk bekuan dan pendinginan ni ada dua benda yang berbeza tapi pada biasanya akan berada bersama-sama lah. Iaitu dekat mana? Dekat peti ais rumah kita. Pada suhu di bawah takar beku, organisma menjadi tidak aktif. Okey, jadi tengok kat sini Penyejuk bekuan yang kat belah atas tu. Selalunya lah kalau awak ada peti ais yang besar kan. Penyejuk bekuan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu takar beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Maksudnya bahagian ni dia sejuk betul, sejuk gila. Orang kata kan astagfirullahalazim tu perkataan saya. Minta maaf. Okey, jadi suhu dia takar beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Okey. Maksudnya bekulah kalau orang masuk dalam tu. Itu namanya penyejuk bekuan. Okey, kalau pendinginan pula merupakan kaedah penyimpanan makanan di dalam suhu persekitaran kurang daripada 18 darjah Celsius lah. Maksudnya dia sejuk tapi dia tak sesejuk sampai beku. Jadi makanan-makanan yang kita nak simpan pun kita kena tahu. Dalam peti ais tu kalau macam roti tu kita letaklah kat pendinginan saja. Tapi kalau macam daging nak tahan lama kita letak kat penyejuk bekuan. Ada bahan-bahan yang sesuai dengan tak sesuai lah Jadi jangan salah letak lah Seterusnya, suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Maksudnya bila kita letak dalam peti ais bukannya mikroorganisma tu mati tau, dia tak mati. Dia cuma tidak aktif. Dia sejuk, dia tak aktif. Kalau kita bakar dia, kita masak dia, kita goreng dia, kan? Dia akan jadikan mikroorganisma tu mati. Kita keringkan dia, dia akan mati bila kena panas. Tapi bila sejuk ni, dia cuma tak aktif je. Nampak dia kata, dia tidak aktif. Lambat membiak. Tapi lama-lama akan rosak juga. Contoh roti, kalau awak letak dalam peti ais tu selama setahun contohnya, rosak juga akhirnya. Sebab dia bukan tak aktif, dia aktif. Dia bukannya tak hidup, dia hidup. Cuma dia tak aktif. Sebab tu bila daging kita keluarkan daripada peti ais, lama-lama tu kita kena cepat-cepat masak lah. Bila dia dah cair kan, bila kita biar lama dia akan rosak balik. Sebab sebenarnya mikroorganisma tu ada. Jadi bila kita keringkan, bila kita sejukkan ni atau bekukan, dia cuma melambatkan ataupun menyebabkan kulat mikroorganisma itu tidak aktif Okey, fikir sejenak. Pembuatan keju merupakan salah satu kaedah mengawet susu segar. Apakah faktor kawalan yang menjadikan keju tahan lebih lama? Dia nak awet susu segar. Keju ni dia pakai apa? Macam mana keju tu boleh terawet? Dia pakai apa? Kan, dia tanya kat situ kan. Jadi kita tengok pada muka surat seterusnya. Nanti kita akan tahulah bila kita tengok muka surat seterusnya
Okey, saya rasa tak silap saya itu kaedah kaedah apa pengawetan susu segar tu. Mungkin dia buat kaedah pempasteran. Sebab biasa kalau susu dia pempasteran. Jom kita tengok bawah Pemasinan contohnya. Pemasinan adalah menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Pemasinan ni lebih kurang macam penjerukan juga tadi. Okay, kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dulu lagi lah, orang dulu-dulu. Kaedah ini digunakan untuk memasinkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Biasa telur masin. Telur masin tu, ikan masin semua tu lah. Kan menyebabkan menggunakan kaedah pemasinan. Bila masin, mikroorganisma tu susah nak tumbuh. Okey, kat atas ni pengetinan dan pembetulan, nanti dah ada sebelah lagi kan. Okey, saya baca ini dulu. Pengetinan dan pembetulan melibatkan proses pendidihkan makanan. Proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudiannya disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Dah panas dan makanan tu dah mendidih, maksudnya mikroorganisma dah mati, lepas tu dia masukkan dalam bekas kedap udara terus tak ada udara. Okey. Tu nanti kita tengok gambar dia. Tengok dulu lah tengok dulu sini. Ni kat sini. Okey. Dikeringkan macam mana? Contohnya kat sini, langkah pertama, makanan dimasukkan dalam tin, kemudian tin dipenuhkan dengan sos atau minyak atau rautan gula lah. Kemudian dipeteri untuk kedap udara. Yang keempat tu, kemudian tin dipanaskan dalam periuk tekanan untuk membunuh semua mikroorganisma, untuk membunuh semua bakteria. Kita bunuh bakteria, maksudnya dia dah tutup dulu semua dalam tin tu, dia kemudian dipanaskan, maka mikroorganisma ataupun bakteria semua mati dalam tu. Okay, kemudian dah panas, semua dah mati kan, tak cari cuba masuk dalam tin, nak tutup gigi awak dalam tin, dah awak panaskan. Panas tak kat dalam? Confirm lah dalam tu jadi panas sebab tin tu sendiri mengalirkan haba. Jadi dalam, kalau kita masuk dalam tin tu, panas bila benda luar dibakar daripada luar. Kemudian dah panaskan tu, kita sejukkan terus. Tin disejukkan secara rendaman atau semburan. Mungkin lepas dah panaskan tu kan, dalam periuk tekanan kan, dia tak ada api, dia periuk tekanan ni dia macam kita macam ketuhar kan. Lepas tu dah panas tu, dia terus rendam, rendam ke dalam air ataupun disembuhkan dengan air. Kemudian lepas tu dah kering, dah sejuk tu, dah disejukkan, kemudian dilabelkan dan dibungkuskan untuk dipasarkan. Maksudnya bila makanan tu dah masuk dalam tin tu, mula-mula mungkin ada mikroorganisma dalam tin tu kan, tapi bila dah panas, dah mati, dia dah matilah. Jadi bila dia sejukkan apa semua pun dah tak kisah, sebab benda kat dalam tu dah tertutup dan dah tak ada udara. Lepas tu dah mati pun haiwan-haiwan dalam tu lah, ataupun mikroorganisma dalam tu. Jadi tin tu dilabel dan dibungkus untuk dipasarkan. Macam mana pun, biasanya kalau kita ada sardin dan sebagainya, kita akan buka tu, kita akan masak balik lah. Sebab sepanjang kita nak buka tu je, mungkin ada mikroorganisma lain dah boleh masuk yang baru. Tapi ada juga kadang-kadang kita beli macam roti punya tu kan, untuk letak kat roti, salur kat roti tu, kita biasa kita buka, kita terus boleh jugalah. Tapi cuma kalau sardin tu biasa kita akan masak dulu. Okey, kemudian kita tengok kaedah seterusnya adalah pempasteran. Pempasteran. Kita tengok ni pelilinan. Pelilinan kejap. Pelilinan.